Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Selangor antara sebuah negeri yang termaju di Malaysia, tetapi isu berkaitan dengan bekalan air bersih seringkali menjadi masalah kepada pengguna domestik dan juga pengguna industri. Bagaimana kita melihat isu yang dihadapi oleh Air Selangor dan apakah cabaran yang mereka hadapi dan bergerak ke hadapan. Jadi itulah topik saya pada malam ini untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Air Selangor dan juga cabaran-cabaran yang mereka hadapi dan apa solusi yang bakal mereka berikan. Jadi bersama saya pada malam ini di sebelah hujung sana Encik Suhaimi Kamruzaman, Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor. Terima kasih Encik Suhaimi kerana bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Dan di sebelah kiri saya Dr. Sumiani Yusof, Profesor Madya Institute of Ocean and Earth Science. Okey, mungkin Encik Suhaimi, ini topik menarik, evergreen Air Selangor kan. Walaupun kita dalam pandemik 2020, ramai di kalangan kita terpaksa terperap kat rumah, air pula seringkali terganggu dalam situasi sebegini. Tetapi saya rasa mungkin kerana Selangor menjadi tumpuan, populasi terbesar negara berada di Lembah Kelang. Ataupun pemegang akaun yang terbesar air ni di Putrajaya, di Kuala Lumpur dan juga Selangor. Ataupun tidak, Air Selangor terpaksa menghadapi perkara ini. Mungkin di negeri lain ada juga isu yang sama tetapi tidak mendapat highlight di kalangan pihak media kerana populasinya berbeza, tuntutannya berbeza dan sebagainya. Okey, sebagai permulaan untuk kita melihat, mungkin ramai tidak memahami apakah fungsi Air Selangor dalam menguruskan sumber-sumber air dan juga membekalkan air bersih ke akaun-akaun yang ada di kawasan Lembah Kelang ini. Mungkin sebagai permulaan, Cik Suhaimi. Terima kasih Cik Nazri kerana mengundang saya pada malam ini. Air Selangor adalah operator air yang terbesar di Malaysia. Kami membekalkan air bersih kepada 8.4 juta pengguna di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dari segi production air yang terawat daripada loji-loji kami membekalkan 5,000 juta liter sehari. Bayangkan. 5 bilion lah kalau nak senang kan. 5 bilion tu kalau kita compare dengan negeri-negeri lain, umpamanya negeri Johor membekalkan lebih kurang 2,000, dekat pada 2,000 juta liter sehari. Jadi kita perlukan negeri, kita kena campurkan Johor, Pulau Pinang, Terengganu dan Perak untuk dapat jumlah air terawat yang dibekalkan. Jadi fungsi kami ialah untuk mengambil air daripada sungai dan tasik-tasik, merawatnya di loji-loji rawatan air kami. Terdapat 34 loji rawatan air kami di Selangor dan membekalkannya melalui 29,000 km pipe kepada pengguna di kawasan kami. Itu secara ringkasnya fungsi Air Selangor dan juga of course menghantar bil kepada pengguna. Dari aspek itu, Dr. Sumiani, adakah kita perlu memahami tanggungjawab yang begitu besar dipikul oleh Air Selangor dan tuntutan, kerana kita tahu inilah lokasi wilayah yang paling pesat membangun di negara kita, sama ada populasi penduduknya dan juga tuntutan ekonomi, kerana inilah tempatnya industri, sama ada industri meganya, industri kecil dan juga sederhana bertapak di kawasan Lembah Kelang. Jadi kita boleh bagi tak sedikit overview bagaimana fungsi Air Selangor dalam memastikan kelangsungan kelestarian sumber air yang perlu dibekalkan kepada pemegang akaunnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cik Nazri, terima kasih banyak kerana menjemput saya pada malam ini untuk berkongsi sama pandangan. Ya, memang tidak dapat dinafikan. Kita tahu bahawa negeri Selangor merupakan salah satu negeri yang agak besar dan juga mempunyai pengguna yang begitu ramai. Dan dalam fungsi yang dijalankan oleh Air Selangor dalam membekalkan sumber air yang bersih untuk para pengguna, memang tidak dapat dimanafikan. Saya rasa mereka perlu memainkan peranan untuk menentukan bahawa pengguna dapat menerima bekalan air yang selamat, yang berterusan dan seboleh mungkin tanpa gangguan yang tidak berjadual lah. Tetapi dalam konteks membekalkan air kepada satu negeri seperti Selangor yang begitu besar, yang begitu pesat membangun, kita tahu bahawa dengan pembangunan yang semakin pesat dan juga dengan urbanisasi yang berlaku, pertumbuhan ekonomi ini telah secara tidak langsung meningkatkan keperluan kapasiti terhadap penggunaan air.
Dan jika kita bandingkan data dan yang mana daripada kajian yang dijalankan, penggunaan air di Malaysia ni sebenarnya agak tinggi, iaitu lebih kurang 50% lebih tinggi daripada apa yang disarankan oleh WHO, iaitu lebih kurang 160 liter. Tetapi kita di Malaysia mungkin hingga per kapita mengguna sampai 200 hingga 250 liter per kapita. Jadi ini menunjukkan bukan sahaja dengan pertambahan ekonomi, pertambahan penduduk, peningkatan kepada permintaan penggunaan air akan meningkat. Kita juga perlu lihat sebagaimana fungsi kita sebagai individu dan masyarakat, bagaimana kita boleh membantu untuk mengurangkan penggunaan air dan menjimat sumber air yang berharga ni, supaya sama-sama kita dapat mengguna air dengan selamat. Dan Air Selangor sebagai satu agensi yang membekalkan air, saya rasa insya-Allah mereka pun sedang dalam langkah yang proaktif untuk memastikan bekalan air tidak terganggu dan pengguna dapat menggunakan ataupun menerima bekalan air yang berterusan. Walau bagaimanapun, saya rasa berbagai agensi perlu memainkan peranan lah untuk memastikan sumber air mentah yang boleh dibekalkan dan dirawat oleh Air Selangor dapat diteruskan ataupun dirawat secara selamat dan berterusan tanpa gangguan. Cik Suhaimi dan Dr. Sumiani, kita seringkali orang kata pun komplain ataupun resah apabila kita buka paip rumah kita tak ada air keluar. Kita terus blame, alamak bil dah bayar, kita dah buat semua benda tapi Air Selangor tak boleh bekalkan. Apa masalah ni? Tetapi kita tidak tahu laluan air yang sampai ke tangki rumah kita hinggalah kita boleh mandi, kita menggunakan untuk hal domestik dan sebagainya. Bagaimana prosesnya begitu kompleks dan begitu dinamik itu kita tidak ambil tahu langsung. Jadi apa sebenarnya cabaran sebagai operator air terbesar negara kita ini dalam memastikan kelangsungan sistem bekalan air sampai ke setiap unit dan juga kilang di negeri Selangor ini dan juga di wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya, yang mungkin orang di luar sana tidak dapat orang kata pun meletakkan imajinasi mereka cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Air Selangor. Kita amat kecewa terhadap apa yang telah berlaku kebelakangan ini, di mana sumber air mentah Air Selangor tercemar akibat kejadian-kejadian pencemaran sungai-sungai. Dan kami memahami keresahan penduduk dan pengguna yang membuka tap air mereka dan tidak dapat mendapat air secara berterusan. Di pihak Air Selangor, kami telah pun membuat perancangan untuk membelanjakan lebih kurang 35 bilion ringgit di dalam jangka masa 30 tahun untuk membaik pulih paip-paip, loji rawatan air, tangki-tangki simpanan air dan juga membina loji-loji baru untuk menepati demand penduduk di kawasan terbesar di Malaysia, Selangor Kuala dan Putrajaya. Tetapi kami juga faham bahawa sumber air juga perlu dijaga, dan kami dengan agensi-agensi yang berkaitan berusaha untuk memastikan bahawa sumber air terjaga. Umpamanya, jikalau Encik Nazri tengok dalam news baru-baru ini, Kerajaan Negeri akan membelanjakan sejumlah investment untuk memastikan di dalam jangka masa panjang akan terdapat alternatif sumber air sekiranya terdapat pencemaran di Sungai Selangor umpamanya. Jadi perlu kelangsungan dan kerjasama yang baik di antara memastikan sungai tersebut remain bersih dan juga loji-loji kami dan paip-paip kami terus dapat mensupply kepada pengguna, dan juga pengguna juga boleh mengaminkan peranan jikalau ternampak dan pencemaran oleh penjenayah-penjenayah boleh memberitahu kepada agensi yang berkaitan supaya tindakan cepat dapat diambil untuk membenteras dan pastikan sungai remain bersih. Okey, Dr. Sumiani, untuk memastikan Air Selangor dapat melaksanakan tugas dengan baik dengan cabaran yang dikatakan tadi, apa langkah proaktif yang kita perlu lihat keseluruhan dalam ekosistem sumber air dan juga penyaluran air bersih ini? Adakah Selangor, kawasan yang termaju di kawasan Lembah Kelang ini,
sudah ataupun melipat gandakan usaha untuk memperbaiki infrastruktur, pipe-pipe dan hinggalah sampai ke rumah kita itu berbanding demand yang begitu pesat sekali sejak 2 dekad lalu. Adakah Dr. Sumiani kata rasakan kita sudah melakukan yang memadai ataupun kita masih ketinggalan dan terpaksa kita apabila cabaran yang begitu kritikal ketika ini dengan gangguan-gangguan pencemaran itu, kita lihat Air Selangor terpaksa memperuntukkan berbilion ringgit. Tetapi kalau kita imbas sedikit belakang 20 tahun dulu, kalau kita buat lebih awal, mungkin perkara sebegini tidak berlaku. Ya, sebenarnya bukan mudahlah tugas yang dipikul oleh pihak Air Selangor untuk membekalkan air kepada bilangan penduduk di Selangor yang lebih kurang 8.4 juta pengguna. Dan ini adalah merupakan satu tanggungjawab yang besar. Dan bagi saya untuk memastikan kelangsungan dan juga bekalan air yang bersih dan berterusan kepada pengguna, mungkin apa yang kita perlu lihat adalah untuk kita perlu berlaburan untuk menaik taraf dan memperbaiki mungkin sistem rawatan air, sebab kita tahu bahawa kebanyakan loji rawatan air ni mungkin agak lama, dah mungkin 10-20 tahun, dan teknologi yang digunakan kebanyakannya masih lagi teknologi rawatan primary ataupun rawatan asas secara fizikal. Dan zaman sekarang, pada masa sekarang ni kita lihat ada banyak teknologi rawatan air yang boleh dilakukan, tapi tentunya memerlukan pelaburan yang besar, pelaburan yang besar yang mana untuk memastikan air yang sentiasa bersih dapat disampaikan kepada pengguna, selain daripada menaik taraf teknologi bagi saya, dan juga kita perlulah juga melihat kepada kaedah-kaedah lain yang mana ketirisan seperti non-revenue water. Non-revenue water ni NRW lebih kurang I think about 30%, 30 to 40% of our water. Di Selangor saja. Saya rasa secara keseluruhannya about that masih tinggi tu. Agak tinggi. Dan ini bukan salah sesiapa. Mungkin disebabkan oleh infrastruktur yang lama, ada kebocoran, pipe lama dan sebagainya, dan mungkin juga disebabkan oleh kes-kes kecurian air yang berlaku tanpa pengawalan ataupun pengawasan yang teliti. Perkara-perkara ini masih lagi berlaku. Jadi sekiranya kita perlu untuk melihat kepada kelangsungan penyampaian ataupun bekalan air kepada pengguna, saya rasa pihak Air Selangor dengan langkah yang telah mereka ambil dengan pelaburan untuk jangka panjang untuk memastikan loji dinaik taraf dan memastikan apa juga rawatan ataupun pembinaan loji baru tidak membebankan alam sekitar ataupun dijalankan impak kajian alam sekitar. Saya rasa insya-Allah sekiranya kita lihat secara bersepadu langkah-langkah kawalan dan juga langkah-langkah proaktif yang dijalankan ini, di samping tanggungjawab pengguna sendirilah untuk memastikan penggunaan air secara berhemah, dan masyarakat memainkan peranan untuk menjaga kebersihan sungai daripada dicemari. Sebab kita lihat kebanyakan masalah pencemaran ni disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang menggunakan sungai secara laluan mudah untuk membuang sisa-sisa tanpa mengenakan kos. Tetapi mereka tidak sedar bahawa sekiranya mereka mencemarkan sungai yang merupakan nadi kehidupan, once river is polluted, sungai itu boleh dianggap mati. Dan agak sukar dan almost impossible untuk kita baik pulih sungai tersebut. Apa langkah yang dilakukan oleh Selangor untuk short term supaya walaupun ada pencemaran kita boleh terus membekalkan air? Kan itu persoalan orang biasa ni, bukan engineer, bukan pakar air seperti Dr. Sumiani kan. Apa masalahnya? Pencemaran takkan tutup. Pencemaran tutup. Takkan itu saja solusi yang ada pada Air Selangor? Semenjak Air Selangor mengambil alih Syabas akhir tahun 2015, dalam tempoh 2016 hingga ke Ogos 2020, Air Selangor telah membelanjakan 1.8 bilion ringgit untuk membaik pulih, mengganti pipe-pipe lama, membaik pulih loji rawatan air dan juga kolam-kolam tangkungan di taman-taman. Dan ia telah menunjukkan pembaikan yang baik
umpamanya non-revenue water yang Dr. Sumi tadi sentuh telah pun dikurangkan ke tahap 29.7% pada akhir tahun 2019 daripada 33% pada 2016 umpamanya. Jadi memang dah ada pembaikan. Paip-paip pecah pun adalah salah satu lagi yang banyak dapat kami aduan daripada pengguna-pengguna, telah dikurangkan dari 5,000 setahun tahun 2016 kepada 2,000 lebih pada tahun lepas. Ada pembaikan dari segi teknologi pula. Sejak tahun 2017 kami dan sehinggalah akhir tahun 2019 kami telah mengambil alih loji-loji baru yang menggunakan teknologi takungan air pinggiran sungai, di mana sekiranya sungai tersebut tercemar dapat ditutup aliran ke dalam tasik dan loji tersebut terus dapat beroperasi walaupun sungai tercemar. Jadi langkah ke depan ialah loji-loji, kebanyakan loji baru kami yang akan datang dalam 3-4 tahun ini umpamanya akan bergantung pada teknologi lebih baiklah, di mana tasik itulah menjadi pre-treatment kepada air yang akan kami ambil untuk disupply kepada pengguna. Susulan dengan itu, Cik Suhaimi, mungkin ada cadangan ataupun langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh Air Selangor untuk memastikan, ialah kita dah dengar MB kata akan ada pemantauan oleh petugas-petugas Air Selangor di bawah luas dan sebagainya, penggunaan drone dan sebagainya. Tetapi agak mustahil jugalah. Sungai kita panjang, luas, punca-punca pula terlampau berselerat daripada parit kecil sampai ke parit besar barulah masuk sungai dan sebagainya. Jadi bagaimana juga kita memastikan penggunaan teknologi dapat membantu petugas-petugas Barisan Hadapan Air Selangor ini? Betul, Menteri Besar ada membuat pengumuman bahawa terdapat 4 action yang akan dibuat oleh Kerajaan Negeri untuk memastikan pemantauan, pengawasan, amendment undang-undang dan secara jangka panjangnya ambil air alternatif dari tasik-tasik. Air Selangor pula ada membuat kajian umpamanya sekiranya sungai sedikit saja tercemar, instead bau ton 10-20, tonnya 1-2. Kami sedang berusaha dengan rakan-rakan di luar negara untuk buat pilot plan. Boleh tak kalau 1 atau 2 tahun juga dirawat? Tapi saya ingin memberi jaminan kepada rakyat dan pengguna kami bahawa kami tidak akan kompromi berhubung kualiti. Kalau tak selamat, kami tak akan bekalkan. Kalau 1-2 tahun, kalau pilot plan tidak berjaya, memang kami tidak akan membekalkan air tersebut kepada pengguna lah. Sebab lebih baik kita tutup loji daripada membuat risiko yang tinggi kepada pengguna. Dr. Sumaini, bagaimana kita boleh membantu Air Selangor dari langkah yang proaktif? Kerana pemegang taruh dalam industri air ni penat juga kita nak senaraikan. Mungkin panjang kita perbincangan tak habis lagi, senarai itu panjang sangat kan. Tetapi nak ataupun tidak kita mengakui ada loophole dari sudut undang-undang yang mungkin tidak berapa ketat, dari sudut penguasaan terlampau lemah, dan juga akta-akta berkaitan dengan pencemaran itu masih cara lama kita melihat. Misalnya sumber pencemaran itu daripada kilang, sumber domestik dan sebagainya. Adakah Dr. Sumaini rasa sudah ada political will untuk kita melihat semula sumber-sumber rawatan air cemar ni daripada kilang, daripada orang kata pun sumber domestik kita? Supaya untuk mengurangkan beban Air Selangor untuk merawat pencemaran yang terlampau banyak ni. Sebenarnya bila kita berbincang pasal pembekalan air ni, bersih ni, kita kena lihat dalam konteks ekosistem air, bagaimana air boleh dibekalkan. Kita jangan hanya menyalahkan satu pihak. Umpamanya kita tahu Air Selangor selalu disalahkan bila ada gangguan air. Sebenarnya mereka hanya merawat air yang diterima daripada sungai. Tetapi sungai tersebut adalah satu entiti yang mana ekosistem sungai tersebut perlu dijaga. Maksudnya lembangan sungai tersebut, maksudnya river basin. River basin. Sebab tu kalau ikutkan, yang terbaik adalah kita amalkan apa yang dikenali sebagai integrated river basin management, ataupun perancangan dan juga pengurusan bersepadu lembangan sungai. Dan ini bermaksud kita perlu memastikan, pihak berkuasa perlu memastikan pembangunan dan apa juga yang hendak dijalankan di atas ataupun upstream daripada sungai tersebut perlulah
diberikan perhatian dan tidak boleh sewenang-wenangnya dijalankan pembangunan ataupun diberikan kelulusan operasi sesuatu kilang ataupun industri yang kita tahu ada potensi untuk mencemar. Jadi banyak pihak yang diperlukan untuk bekerjasama untuk memastikan sungai ataupun air di sungai tersebut tidak tercemar. Dan ini bermula daripada lembangan sungai tersebut sendiri ya. Dan kita tahu dari segi penguatkuasaan dan juga kuasa untuk mengawas, kita tahu sumber air adalah atas jawatan tanggungjawab pihak negeri. Dan ini memerlukan kerjasama yang erat di antara agensi-agensi kerajaan di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan untuk memastikan kerjasama dan juga pemantauan secara bersepadu dijalankan supaya air yang dibekalkan dapat diterima daripada air sungai yang tidak tercemar. Jadi banyak yang saya sebutkan tadi, pembangunan perlu diperhatikan dan juga rawatan dan juga penguatkuasaan. Dan bagi saya mungkin peningkatan terhadap teknologi pemantauan tersebut perlu dijalankan. Dan selain daripada itu mungkin penguatkuasaan dan juga denda yang lebih punitif ataupun yang lebih menghalang daripada orang sewenang-wenangnya mencemarkan sungai. Itu sedang dilakukan oleh pihak Kerajaan Selangor dan juga Persekutuan. Bergerak ke harapan Encik Suhaimi, adakah kita boleh bayangkan air Selangor akan mencari sumber-sumber air alternatif? Kerana kita tak tahu populasi negara kita akan meningkat dan Selangor sekali lagi menjadi tumpuan. Mungkin kita boleh fikirkan kalau di Singapura ada new water, air suling daripada air laut mereka dan sebagainya. Kata kita rasa kita air hujan banyak sampai banjir, takkan Selangor tak cukup air. Logik akal kita terlampau rendah ke tahap itu. Tetapi nak ataupun tidak, sumber air kita tidak ataupun kompetitif. Industri air kita terlampau murah. Jadi apa perancangan air Selangor ke arah itu? Di dalam jangka medium term, memang kami sumber alternatifnya ialah instead ambil air di hulu, di empangan-empangan, kami ada membuat perancangan untuk mengambil air lebih downstream pada umpamanya Sungai Kelang. Air dalam Sungai Kelang sekarang terus mengalir ke laut. Kami ada perancangan untuk mengambil air dari Sungai Kelang di downstream dan membina loji selepas rawatan melalui tasik-tasik pinggiran sungai. Itulah salah satu teknologi baru yang kami gunakan, ialah menggunakan tasik-tasik pinggiran sungai sebagai pre-treatment kepada loji rawatan air tersebut. Di dalam jangka masa panjang, saya tidak boleh rule out lah tahun yang 30, 40, 50 tahun akan datang di mana demand di Selangor komponen pekerjaan amat tinggi dan terpaksa kami beralih kepada laut seperti Singapura dan negeri-negeri di Middle East adalah salah satu yang kalau tidak dapat dilakukan memang terpaksa akan dibuat. Tapi kami akan cuba memaksimalkannya. Umpamanya saya bagi satu contoh ialah air dari kumbahan umpamanya. Boleh sebenarnya dirawat dan disupply kepada industri lah sebagai non-potable water, bukan air untuk minuman tapi air untuk kegunaan industri sahaja. Inilah sebelumlah kita melangkah buat giant leap kepada desalination di lautan lah. Okey, akhir sekali Dr. Sumiani, peranan orang awam, orang seperti kita selalu nak menyalahkan orang lain, tetapi apabila kita tunjuk 5-4 tu datang kat kita balik kan, ikut jari tu, semudah kita membuang sampah ke dalam parit, longkang dan sebagainya. Apa yang buka mata kita, air ni tidak boleh digadaikan kerana ia komoditi yang begitu mahal. Kita perlu anggap juga air seperti internet kita, seperti elektrik yang kita dapat gunakan, lampu dan sebagainya. Tetapi air kita buka sewenang-wenang kerana tarif nasib tak baik air Selangor dapat tarif yang begitu murah. Tapi itu pun boleh satu topik lain kita bincangkan, Dr. Sumiani. Ya, sebenarnya bagi saya keperluan untuk memberi kesedaran dan pendidikan kepada orang ramai, terutama sekali kepada orang yang mencemar sungai ini. Saya rasa kita perlu tekankan betapa pentingnya sungai dan juga air terhadap kehidupan dan kelestarian manusia. Dan sungai ataupun sumber air yang tercemar memang agak sukar dan mungkin tidak boleh, impossible lah untuk kembali pulih. Dan kita perlu anggap sungai ini sebagai satu sumber yang sangat-sangat berharga, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita jaga dan tidak boleh kita bazir secara sewenang-wenangnya. Dan kalau boleh kita perlu didik masyarakat. Dan macam saya di universiti, kita ada banyak program-program lestari yang mana kita bekerjasama dan
mengadakan komunikasi dan juga latihan kepada masyarakat, penduduk, kanak-kanak sekolah. Juga para pendidik kami menjalankan kajian-kajian ya untuk memastikan hasil daripada kajian itu dapat membaik pulih dan juga menaikkan taraf dan juga kelestarian sumber air di Malaysia. Terima kasih Dr. Sufiani Yusof dan juga Cik Suhaimi Kamil Zaman, Ketua Program Eksekutif Pengurusan Air Selangor. Saya rasa kena datang lagi Cik Suhaimi. Banyak sub-sub topik yang kita dah bincang tadi, perlu ada penitilan ataupun fokus yang kita boleh bincangkan. Tetapi sebagai permulaan itu kata Air Selangor dalam melihat industri Air Selangor dan juga di kawasan Lembah Kelang ini. Sekian agenda Awani pada malam ini. Terima kasih Air Selangor. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.